Salam sejahtera dan salam sehati sejiwa. Sarawak akan memperkenal pelan induk untuk beberapa sektor komoditi ke arah pembangunan kawasan luar bandar yang mampan. Menurut Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Douglas Ugambas, pelan induk tersebut merangkumi komoditi kelapa sawit dan getah. So the government wants us to emphasize on the development of rural economy. And the main driver for the development of rural economy will be commodity development, which are mainly palm oil as well as rubber, to a certain extent cocoa and pepper. Jelasnya, pelan induk ini perlu sebagai carta hala tuju masa depan industri, membangunkan aktiviti hileran serta menentukan infrastruktur yang diperlukan oleh komoditi berkenaan. Bagi sektor kelapa sawit, ia perlu bagi mencapai sasaran sebanyak 2 juta hektar keluasan kawasan tanaman itu menjelang tahun 2020 berbanding setakat tahun lepas sebanyak 1.4 juta hektar. Tambahnya, yang juga Menteri Pemodenan Pertanian dan Ekonomi Luar Bandar, penambahan ini diyakini dapat meningkatkan pendapatan langsung negeri ini kepada 1.5 bilion ringgit setahun. Pada masa ini, komoditi kelapa sawit menyumbang sebanyak 400 juta ringgit setahun. Bercakap mengenai sektor getah pula, pelan induk menyeluruh perlu bagi memastikan sektor getah di negeri ini memainkan peranan penting dalam industri getah negara. Setakat ini, terdapat 175,000 hektar tanaman getah di Sarawak, iaitu hanya 25% daripada keseluruhan keluasan tanaman getah di seluruh negara. Dato' Amar Douglas menyatakan demikian dalam sidang media pada Majlis Serah Terima Tugas di Kuching. Majlis menyaksikan bekas Menteri Kemajuan Tanah, Tan Sri Dr. James Simut Masing menyerahkan tugasan kementeriannya kepada Dato' Amar Douglas. Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB akan berbincang mengenai permohonan Ahli Dewan Undangan Negeri ADUN yang menang sebagai calon langsung Barisan Nasional pada pilihan raya negeri lalu untuk menyertai parti itu dalam masa terdekat. Mengesahkan telah menerima permohonan daripada beberapa ADUN tersebut yang juga bekas ahli Parti Rakyat Bersatu UPP, Timbalan Presiden PBB Dato' Amar Abang Johari Tun Openg berkata, keputusan penerimaan mereka hanya akan diketahui selepas mesyuarat tersebut. Bagaimanapun, beliau berkata PBB tidak akan tamak walaupun kehadiran mereka nanti akan menambahkan bilangan ADUN yang mewakili PBB. Malah akan memberi ruang dan peluang kepada para ADUN yang terlibat untuk membuat keputusan muktamad mengenai pilihan mereka. Mengulas perkara sama, Naib Presiden Kanan PBB, Dato' Amar Douglas Ugambas berkata keputusan 3 calon langsung BN untuk menyertai PBB dibuat secara sukarela dan tidak ditekan oleh mana-mana pihak. Kita kena ada mesyuarat, berbincang, dan lepas itu kita baru tahu apa keputusannya. Guru memainkan peranan penting dalam merealisasikan impian Ketua Menteri Tan Sri Adnan Satem supaya generasi muda di negeri ini mahir dalam penggunaan bahasa Inggeris. Menteri Belia dan Sukan dan Solidariti Datuk Seri Michael Mangin Jawang berkata mereka yang berkhidmat di kawasan pedalaman adalah yang paling penting dalam membantu mencapai aspirasi Ketua Menteri. Jelasnya ini kerana terdapatnya kekurangan kelas tuition bahasa Inggeris selain pelajar kurang peluang untuk bergaul dengan mereka yang bertutur dalam bahasa itu di pedalaman. Beliau berucap merasmikan sambutan Hari Guru Peringkat Negeri di Kuching. Beliau berkata kerajaan negeri menjadikan bahasa Inggeris sebagai bahasa rasmi kedua Sarawak sebagai langkah menjadikan lebih banyak penduduk negeri ini mahir dalam penggunaan bahasa utama dunia itu. Tambahnya, sebagai permulaan guru boleh membantu anak murid mereka untuk belajar bertutur dan menulis dalam bahasa Inggeris yang ringkas dan kemudahannya memberi tumpuan terhadap tata bahasa. Hubungan diplomatik antara Republik Indonesia dan Malaysia berada pada tahap yang kukuh. Konsul Jeneral Indonesia Kuching, Jahal Gultom berkata, ini jelas dengan kewujudan 6 buah pejabat konsul Indonesia di Malaysia iaitu Johor, Pulau Pinang, Kuala Lumpur, Kuching, Kota Kinabalu dan Labuan. Johar berkata ini membuktikan Indonesia mengutamakan hubungan diplomatik antara dua negara serumpun ini berbanding negara-negara lain. Beliau berkata demikian pada majlis sambutan selamat datang rombongan Radio Republik Indonesia RRI di Kuching malam tadi. Mengenai kerjasama RTM Sarawak dan RRI, beliau berkata perkongsian maklumat dan isu semasa akan memastikan kerjasama ini terus terjalin. Beliau juga berharap kedua-dua stesen berkenaan terus memperkukuhkan kerjasama media serantau.
Masyarakat Dayak di negeri ini diingatkan supaya mengamalkan perbelanjaan berhemah dan berjimat cermat ketika berbelanja sempena perayaan Gawai 1 Jun depan. Ahli Dewan Undangan Negeri Telang Usang, Dennis Ngau berkata apa yang penting perbelanjaan mestilah mengikut kemampuan dan keperluan selain mengutamakan perbelanjaan pendidikan anak-anak. Beliau ditemui RTM selepas rakaman pesan Gawai Dayak di RTM ini. Beliau turut menasihati mereka yang balik bercuti ke kampung halaman dan rumah panjang supaya mengutamakan keselamatan diri ketika memandu dan berhati-hati di jalan raya, memandangkan jumlah kenderaan di jalan raya akan meningkat semasa musim perayaan. Beliau menyarankan supaya memaklumkan kepada pihak polis mengenai rumah yang ditinggalkan dan memastikan keselamatan rumah berada dalam keadaan selamat. Dalam pada itu, beliau turut menyeru masyarakat berbilang kaum di negeri ini mengambil peluang amalan kunjung-mengunjung untuk menyeratkan hubungan silaturahim antara keluarga dan juga sahabat handal. Marilah kita seperti tahun-tahun yang lalu, apabila perayaan macam ini, khususnya Gawai Dayak, yang kita celebrate pada masa yang akan datang ini, untuk kita terus memupuk keadaan yang lebih elok di antara komuniti kita di bumi Sarawak yang kita cintai ini. Jadi sekali lagi saya ucapkan selamat Hari Gawai, Gayu Guru Gerai Nyamai. Sekian, terima kasih. Kerjasama antara Radio Televisyen Malaysia RTM Sarawak dan Radio Republik Indonesia Kalimantan Barat RRI Kalbar terus diperkukuh melalui pertukaran program serta kunjungan muhibah. Semalam, seramai 30 kaki tangan RRI tiba di negeri ini bagi menjayakan beberapa program termasuk pentas budaya dan rakaman pantun serumpun yang akan diadakan di pentas terbuka Damai Sentral Santubong hari ini. Pengurus Sarawak FM Saiful Arini yang ditemui ketika menunggu kedatangan rombongan itu di Kompleks Imigresen Kastam dan Kuarantin CIQ Terbedu semalam berkata, kerjasama turut tertumpu kepada pertukaran budaya. Program persembahan pentas yang kita ketengahkan, kita isikan budaya-budaya setempat dari Malaysia, khasnya di Kuching di Sarawak ni, dan juga dari Indonesia, khasnya dari Kelantan dan juga Pontianak. Selain persembahan pentas, turut diadakan ialah majlis menandatangani perjanjian MOU bagi tahun 2016-2017 bagi kedua-dua stesen dan lawatan rombongan RRI ke Kampung Budaya Sarawak. Rombongan akan berangkat pulang ke Indonesia pada Ahad ini. Aset terbaharu Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri iaitu Bot Amphibious Rigid Inflatable Craft ARIF akan mempermudah lagi operasi bencana khususnya banjir kilat yang sering melanda pada musim tengkujuh. Menurut Ketua Cawangan Pengurusan Operasi dan Balai JBPM Negeri John Sagun Francis, ARIF amat sesuai digunakan di kawasan pelbagai bentuk muka bumi termasuk di darat dan air. Contohnya kita akan mengalami flash flood ataupun banjir kilat di mana kita ada dua keadaan bentuk muka bumi yang beza. Kita terpaksa melalui kawasan banjir dan selepas itu kita naik semula ke darat dan kita akan bertemu semula di kawasan banjir tadilah. Beliau memberitahu ARIF akan ditempatkan di BBP Batu Lintang kerana lokasinya yang strategik terletak di pusat Bandaraya Kuching. Dari segi mobilisasi aset jambatan lah ke tempat banjir lah. So mungkin selepas menggunakan aset ARIF ni kita akan bergerak mobilisasi kita akan lebih cepat lagi lah. ARIF mampu bergerak dengan kelajuan 10 km sejam di darat dan 42 knot di atas air. Sarawak merupakan antara 5 negeri yang dibekalkan dengan aset ARIF bernilai RM600,000. Mesyuarat Jawatan Kuasa Perundingan Pihak Berkuasa Tempatan JPPBT yang berlangsung di Miri dalam minggu ini dilihat mampu meningkatkan mutu perkhidmatan pihak berkuasa tempatan PBT sekaligus meningkatkan daya saing negara. Mesyuarat yang dihadiri Datuk Bandar yang dipertua, pengerusi serta wakil-wakil pegawai pihak berkuasa tempatan PBT di seluruh negara itu membentangkan sebanyak 7 kertas kerja. Ketua Pengarah Jabatan Kerajaan Tempatan, Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan
Berkempatan KPKT, Datuk Dr. Abdul Rahman Awang berkata, turut dibincangkan ialah hala tuju PBT dan perancangan strategik PBT dalam memperkasakan penyampaiannya. Selain itu, beberapa penambahbaikan perkhidmatan PBT juga dibincang, termasuk aplikasi bayaran atas talian melalui telefon pintar bagi memudahkan pelanggan membuat urusan pembayaran dengan mudah tanpa perlu ke kaunter untuk membayar lesen atau kompaun. Maka hari ini satu lagi instrumen yang dicadangkan ialah menggunakan telefon mudah alih ataupun smartphone bagi tujuan sama ada pembayaran dan penerimaan resip bayaran itu tadi. Beliau berkata sistem ini telah pun digunakan oleh Majlis Perbandaran Kuantan, Majlis Perbandaran Arul Gajah dan Majlis Bandaraya Ipoh dan telah menunjukkan respon yang baik. Selain itu, penerima pembayaran elektronik mudah alih itu diperkenalkan bagi memudahkan penggunaan untuk membuat pembayaran menggunakan kad debit bank dan kad prabayar e-duit Mobility One. Seterusnya kita beralih ke segmen agenda hari ini. Antara liputan acara dalam agenda hari ini, Menteri Kerajaan Tempatan Datuk Dr. Sim Kuai Hian akan melawat bilik Ibu Pejabat Polis Padawan Batu 18 Jalan Serian pada pukul 8 pagi. Sementara itu, Timbalan Ketua Menteri merangkap Menteri Pengangkutan dan Pembangunan Infrastruktur Tan Sri Dato' Amar Dr. James Jemun Masing akan mengadakan majlis kesyukuran dan pragawai di Pusat Konvensyen Borneo Kuching pada pukul 6.30 petang. Manakala Menteri Pembangunan Perindustrian dan Usahawan, Perdagangan dan Pelaburan Negeri Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan akan menyerahkan cek bagi pembelian peralatan usahawan Persatuan Nelayan Kawasan Lawas dan Pusat Pengumpulan Hasil Laut Kampung Punang di Jeti Kampung Punang Lawas pada pukul 3.30 petang. Demikian antara liputan acara dalam agenda hari ini. Berita seterusnya kembali ke Angkasa Puri bersama Redwin. Silakan. Baik, terima kasih.